Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil la raiba fih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam, Barisan Jawatan Kuasa, tuan-tuan haji, perempuan hajah, tuan-tuan, perempuan, ibu ayah muslimin dan muslimat, tetamu-tetamu Allah. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam keadaan sihat dan mendapat rahmat daripada Allah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada tahun 2022. Disebut sebagai 2022 Masihi. Masihi ni nisbah pada siapa? Nisbah kepada Nabi Isa alaihi salam. Kita orang Islam, kita tak ada masalah dengan Nabi Isa. Sebagaimana kita dituntut beriman kepada Nabi Muhammad, kita juga dituntut beriman kepada Nabi dan Rasul yang diturunkan sebelum daripada Nabi Muhammad. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kita tidak membeza-bezakan Nabi dan Rasul yang diutuskan. Nah, cuma akidah Islam tidaklah sebagaimana Kristian yang mendakwa Nabi Isa itu sebagai anak Allah. Tidak juga sebagaimana Yahudi yang menuduh Nabi Isa itu anak zina. Tetapi Islam, dia tidaklah mengagungkan Nabi Isa sehingga mengatakan anak Allah dan tidak menghina Nabi Isa mengatakan anak zina. Sebaliknya Nabi Isa adalah Rasulullah. Nah, Rasul yang diutuskan. Jadi 2022 Masihi nisbah kepada Nabi Isa. Sebab itu Nabi Isa digelar sebagai Isa Al-Masih. Nah, Isa Al-Masih. Al-Masih tu Masihi lah. Yang pakai gelaran Al-Masih ni dua. Pertama Nabi Isa. Satu lagi yang pakai gelaran Al-Masih siapa dia? Dajjal. Nah, Dajjal juga memakai gelaran Al-Masih. Jadi Al-Masih ni apa dia? Apa makna Al-Masih? Al-Masih daripada perkataan masaha. Masaha bermakna, dia ada dua pengertian. Yang pertama, masaha bermaksud sapu. Mukjizat Nabi Isa ni, antaranya boleh menyembuhkan penyakit sopak. Boleh mencelikkan mata yang buta. Nabi Isa sapu, dengan izin Allah, mata hak buta tu boleh dicelik. Penyakit sopak. Nah, hak tompok-tompok putih tu. Kan? Kalau belah utara dia panggil penyakit kebau balak. Ya? Antara punca penyakit sopak ni, antara punca lah, bukan satu-satunya punca. Lepas kita kepit kuku, kita tak basuh, kita duk biar. Nah, kepit kuku tangan, kepit kuku kaki, lepas tu biar. Mula pegang sini, yang tu nak boleh penyakit sopak. Itu antara punca lah, bukan satu-satunya punca. Nah, itu antara punca lah. Selain daripada itu mungkin disebabkan kerosakan sel kulit dan sebagainya. Keistimewaan yang sama juga yang Allah bagi pada Dajjal. Dajjal juga boleh menyembuhkan penyakit sopak. Dajjal juga boleh mencelikkan mata yang buta. Walaupun mata dia hak sebelah buta, dia tak boleh bagi celak. Nah, itu makna sapu. Yang kedua, pengertian Al-Masih adalah menguasai. Dajjal menjelang kiamat, dia akan turun dan menguasai dunia.
Yang Dajjal tak boleh kuasai adalah dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Nah, Mekah dan Madinah. Bukan kesemua Mekah dan Madinah tu adalah tanah haram tak. Dia ada setempat dia. Jeddah tanah halal. Sebab tu konsert hiburan hak duk panggil artis K-pop buat kat Jeddah. Sebab kalau dia buat kat tanah haram berdosa besar. Jadi dia buat kat Jeddah. Jeddah tu tanah halal. Airport pun turun kat Jeddah kan. Hak nak airport tu bukan orang Muslim saja. Hak non-Muslim pun ada. Nah. Riwayat mengatakan Dajjal cuba nak masuk kota Mekah tetapi dihalang oleh para malaikat. Dia hanya boleh masuk takat Jeddah ya. Itu nah. Jadi konsert hiburan tu dia mengundang Dajjal tu. Nabi Isa AS dia akan menguasai dunia dan membunuh Dajjal. Antara tugas Nabi Isa adalah membunuh Dajjal. Selain daripada itu, Nabi Isa juga ditugaskan adalah untuk mematahkan palang-palang salib dan mengisytiharkan bahawa dia bukan anak Tuhan sebagaimana yang didakwa oleh Kristian. Dan juga disebut dalam kitab Nabi Isa akan membunuh babi. Cuma membunuh babi ni ulama mentakwilkan bunuh babi tu macam mana? Takkan Nabi Isa turun ke dunia pi hambat, pi likan, pi tangkap bunuh babi tu? Bukan sekok dua babi atas dunia ni. Nah, maksud membunuh babi itu ditakwilkan sebagai Nabi Isa dia menguasai dunia dan memastikan makanan dalam dunia ni adalah makanan yang benar-benar halal. Tak terkait sedikit pun dengan babi tu. Dan begitu juga Nabi Isa akan berkahwin. Nabi Isa dia turun menjelang kiamat. Dia bukanlah membawa syariat yang baru, tidak. Dia menyambung syariat Nabi Muhammad. Nah, dan Nabi Isa akan berkahwin lah. Sebab masa diangkat naik ke langit tu Nabi Isa tak sempat kahwin. Sebab tu paderi-paderi dia tak kahwin. Alasannya sebab Nabi Isa tak kahwin. Nabi Isa bukan tak nak kahwin, tak sempat nak kahwin. Jadi menjelang kiamat Nabi Isa akan berkahwin. Jadi rogi jadi paderi tak boleh menikah. Baik jadi tok imam boleh menikah 4. Nah, itu. Itu antara tugas Nabi Isa. Jadi Al-Masih tu yang pertama sapu, yang kedua menguasai. Jadi Masihi yang kita sambut 2022 ni adalah tahun yang dinisbahkan kepada kelahiran Nabi Isa. Kalau tahun baru Islam disebut sebagai tahun baru Hijri. Hijri itu hijrah lah. Jadi kalau kita tolak tahun Masihi dengan tahun Hijri, tahun Masihi 2022 tolak dengan 1440 40 apa tuan-tuan? Itulah. Sudah. Banyak sangat tengok kalender kuda kan. Nah. 1443. Jadi kita akan dapat 570 lebih lah. Itu jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. 570 lebih. Nah. Jadi kita sambung bacaan kitab kita. Kita merujuk kepada kitab Muniatul Musalli. Masih lagi membicarakan berkenaan dengan rukun sembahyang. Malam ni kita masuk rukun sembahyang yang kelima, rukuk. Muka surat 19. 19 kitab hijau hak saya ni lah. Kalau kitab biru tuan-tuan tu muka surat 32. 32 jauh jari. Baik, yang kelimanya rukuk. Qala musannaf rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kata pengarang kitab, rukuk dan sekurangnya tunduk sekira-kira sampai 2 tangannya akan 2 lututnya. Dia kata rukuk, sekurang-kurang rukuk tu tunduk sampai 2 tangan pada lutut. Nah, dengan tomak ninah. Maknanya rokok berserta dengan tomak ninah. Apa makna tomak ninah? Berhenti seketika. Nah, bukan touch and go tak. Berhenti. Rokok tu kena stop. Yang menceraikan antara angkatnya dan tunduknya. Yang kata tomak ninah tu nak membezakan antara angkat dan tunduk. Tuan-tuan, kita tak boleh tunduk pada makhluk
pada manusia melebihi ataupun menyamai had rokok. Tak boleh. Nah, saya pernah sebut, jika sekiranya kita dalam keadaan duduk macam ni, macam tuan-tuan duduk bawah ni, anak kita datang, salam, cium tangan, tunduk. Dia datang, dia tunduk nak cium tangan kita. Menyebabkan dia tunduk tu menyamai ataupun melebihi had rokok. Maka hukumnya, kalau sengaja, hukum dia haram. Tak boleh. Nah, habis apa solusinya? Sama ada kita bangun, betul lah bapak nak bangun, tidak? Nah, ataupun suruh anak kita perebah lutut. Nak salam, nak cium tangan, suruh dia perebah lutut. Jangan duk tunduk dalam keadaan diri tunduk tu. Suruh dia perebah lutut, tak apa. Itu. Jadi kita tak boleh tunduk kepada makhluk, menyamai ataupun melebihi rokok. Sebab tu bila kita rokok ni, kita kena rasa, nampak Allah buat, kalau binatang kepala dengan belakang badan, kepala dengan punggung tu sama. Dia tak? Jadi nak bawa, kita kata sifat kehambaan, sifat tawaduk, sifat rendah diri. Jadi kita tunduk tu nak bagi sama level kepala dengan punggung tu. Nah, selama ni kita mengagungkan kepala. Nah, kemudian kita rokok nak bagi sama level. Kemudian kita sujud, lagilah nak merendahkan diri kita. Nah, itu. Jangan diqasad yang lain daripada rokok. Dia kata masa rokok tu jangan ada niat lain, melainkan rokok. Jangan kerana rokok tu nak garu nyamuk duk gigit betis. Jadi nak ambil kesempatan, masa rokok tu garu. Dia tak salah garu masa kita rokok, cuma jangan niat macam tu. Nah, sambil-sambil rokok tu nak garu-garulah sebab gatal kan. Tapi jangan masa kita nak rokok tu kita niat aku nak garu betis aku ni. Tu tak boleh. Maknanya tunduk rokok sembahyang lah. Sebab tu dia kata jangan diqasad yang lain daripada rokok. Dan yang akmalnya, apa maksud akmal? Yang sempurnanya, disamakan belakangnya dan tengkoknya. Dia kata hak paling sempurna bagi sama belakang dengan tengkok. Baik. Sebab tu setengah ulama mengatakan nak bagi sama kepala dengan belakang tu, masa kita rokok, mata kita tengok mana? Sebab kalau masa kita rokok, mata kita tengok sempat sujud, dia jadi macam mendongak tu, jengoi. Kalau belah utara dia kata jengoi. Kan? Dia gagah nak tengok tempat sujud, jadi bila rokok tu, kepala tu mendongak ke depan. Jadi sebahagian ulama berpandangan, dalam kebanyakan bila kita sembahyang, mata kita tengok tempat sujud. Cuma ada beberapa keadaan yang membolehkan mata kita tak tengok tempat sujud. Yang pertama, apabila kita rokok. Rokok tengok antara dua tapak kaki. Pandangan mata kita tu tengok antara dua tapak kaki. Jangan tengok kaki. Tengok kaki tak khusyuk. Allah, hari ni hari Jumaat lupa nak kepit kuku kaki. Kan? Tak apa lagi tengok kaki sebelah, lagi teruk makan cekam. Kan? Jangan tengok kaki, tengok antara dua kaki. Nak memastikan kepala dengan belakang tu sama. Keadaan yang ketiga yang mata kita tak tengok tempat sujud adalah apabila kita tasyahud, tatkala mana kita mengungkapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Illallah tu mulut kita sebut, jari kita naik. Mata kita daripada tengok tempat sujud, tengok kepada jari. Ke depan nanti kita hurai sebab apa nak kena tengok jari. Tak apalah, itu lambat lagi lah, itu tasyahud. Nak kata lambat tu tak lambat lah lepas ni kan. Keadaan yang seterusnya mata kita tak tengok tempat sujud adalah apabila kita semayang depan Kaabah. Jadi kalau semayang depan Kaabah, tak payahlah tengok tempat sujud, tengoklah Kaabah tu. Kerana setiap hari
120 rahmat akan diturunkan sekitar Kaabah. 60 rahmat bagi orang yang melakukan tawaf. 40 rahmat bagi orang yang sembahyang sekitar Kaabah. Sekeliling Kaabah tu. Berdekatan dengan Kaabah. 40 rahmat. 20 rahmat lagi adalah mereka yang tengok Kaabah. Jadi tengok Kaabah 20 rahmat Allah bagi. Jadi kalau kita pergi sana, mudah-mudahan Allah pilih kita lagi lah kan, untuk sampai ke sana. Lah ni banyak dugaan ujian ya. Ada orang dia nak pergi umrah tapi disebabkan balik tu nak kena kuarantin, nak kena buat keluar duit sendiri, tak jadi lah. Kan? Banyak kos tolak mai jadi payah pula kan. Tangguh dululah. Tambah musim Covid ni. Kalau dulu nak pergi sebab dia kata Mekah dah rapatkan saf. Ni dengar pula dah jarak pula kan. Jadi tak jadi pergi kan. Tak apalah. Mudah-mudahan Allah pilih kita satu hari nanti jejak kaki ke sana, bagi hak siapa tak pernah pergi, dan bagi kita yang pernah pergi, Allah pilih kita lagi lah. Jadi bila bersemayang depan Kaabah, tengok Kaabah. Ataupun dah lepas semayang tak tahu nak buat apa. Baca Quran, baca dah. Semayang sunat, semayang dah. Jadi tak tahu nak buat apa, duduk depan Kaabah, tengok. Antara perkara yang kita tengok dapat pahala adalah Kaabah. Apa dia lagi yang tengok dapat pahala? Tengok wajah mak ayah kita. Tengok wajah pasangan hidup kita. Tengok wajah bini kita lah. Sebab kalau kita tengok bini orang, dapat dosa, betul tak? Kan? Tengok bini kita kan? Dia kata, saya bukan tak nak tengok bini saya, Ustaz. Setiap kali saya tengok bini saya nak tergelak. Nak tergelak sebab apa? Mana gigi, pakai gigi lah. Dia suruh bini dia tak ada gigi. Nak suruh bini pakai gigi kan. Tengok. Apa lagi? Tengok dapat pahala. Kita menatap ayat-ayat Allah, ayat Quran tu. Sebab tu saya suka, walaupun kita hafal Yasin. Yasin tu kita ingat dah. Jadi afdalnya kita ambil pegang juga mushaf surah Yasin tu. Tengok. Ni kadang-kadang dia dah hafal. Orang nak bagi buku Yasin, dia kata, tak mau. Ni, aku hafal dah. Kan? Buah penampak cuma. Walaupun memang kita dah hafal dah, tapi bila kita hafal, mata kita meliar. Tengok kipas, tengok lampu, tengok cicak bergaduh, siapa menang. Jadi eloknya, walaupun kita hafal Yasin, ambil tengok tu. Baca pahala lain, tengok tu pahala lain. Itu antara perkara yang kita tengok mendatangkan pahala. Jadi kalau semayang depan Kaabah, mata tak perlulah tengok tempat sujud. Setengah pandangan ulama' mengatakan, terus tengok Kaabah. Sama juga setengah pandangan ulama' apabila kita rokok. Bila kata setengah pandangan ni, ada ulama' kata, ada ulama' tak kata lah. Kita pegang pada pandangan yang mengatakan, bila rokok nak bagi sama kepala dengan belakang tu, mata tengok antara dua tapak kaki. Dan mendirikan dua lututnya dan dipegangkan keduanya dengan dua tapak tangannya. Bila rokok, tapak tangan ni bagi pegang kepala lutut. Jangan pegang peha. Pegang peha dia agak condong kan. Condong ke belakang. Kalau pegang betih, dia melurut ke depan. Kan? Jadi Allah buat tangan kita elok dah. Jadi kalau tapak tangan ni pegang kepala lutut, insya-Allah lah sama belakang tu. Tangan kita bukan tangan macam orang hutan, panjang kan. Pegang kepala lutut. Dan menceraikan segala anak jari ke kiblat. Maknanya, direnggangkan sedikit. Itu rokok. Dan yang keenamnya, i'tidal. Jikalau sembahyang sunat sekalipun, yang kata i'tidal adalah salah satu rukun daripada rukun semayang walaupun semayang sunat. Apa dia i'tidal? Apa dia i'tidal? Iaitu kembali kepada qiyam seperti dahulunya dengan tamakninah. Yang kata i'tidal tu adalah dalam keadaan kita rokok,
kita kembali kepada qiyam, kembali kepada berdiri sebagaimana sebelum daripada kita rokok tu. Dengan tamak ninah. Nah, yang ni selalu orang i'tidal tak ada tamak ninah. Kadang-kadang saja duduk semayang belakang nak tengok orang jugalah kan. Dia semayang sami Allah liman hamidah. Tangan duk goyang. Terus turun sujud. Maka kita boleh hukum kata i'tidal ni tidak ada tamak ninah. Nah, ataupun sami Allah liman hamidah terus tarik kaki selak nak turun sujud pun tak ada tamak ninah. Dia kena pematikan pergerakan tangan sami Allah liman hamidah, pematikan pergerakan tangan. Jangan tangan kita ke depan ke belakang, ke depan belakang. Kita bukan menari pocor-pocor. Kita semayang. Nah. Jadi semayang buat cara semayang lah. Pematikan pergerakan tangan baru turun sujud. Di sisi mazhab kita i'tidal tu adalah rukun. Syafi'i rukun sembahyang. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah, i'tidal dia bukan rukun. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan orang Pakistan apa semua tu, dia rokok, dia angkat kepala sikit kemudian dia terus turun sujud. Kita kata apa? Mayang tak ada i'tidal? Itu mazhab dia. Mazhab kita kena ada i'tidal, kena ada i'tidal serta tamak ninah. Dah. Kalau ikut logik akal, dah alang-alang rokok, terus turun sujud lah, betul tak? Apa perlu nak mangkit i'tidal? Itu logik kita. Tapi, nak bagi sempurna sembahyang. Sebab tu kita doa, antara yang kita minta apa dia? Wa husni ibadati. Minta Allah perelokkan amal ibadat kita. Nah, kalau dalam keadaan rokok, terus sujud, tak apa nak cantik. Takut tersembam ke apa ke. Jadi kita berdiri balik. Kemudian baru turun sujud. Baru nampak elok semayang tu kan. Dan ketujuhnya, sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat. Setiap rakaat ada 2 kali sujud. Dengan tamak ninahnya. Nah, sujud berserta dengan tamak ninah. Jangan sujud seumpama macam ayam pagut padi. Ayam bila pagut makanan, dia kan cepat. Mana ada tamak ninah tu? Mana ada ayam pagut, angkat, bertijak, pagut, tak ada. Dia cap kan. Jadi jangan sujud sebagaimana demikian. Jadi sujud 2 kali bagi setiap rakaat dengan tamak ninahnya. Dan jikalau ia sujud atas sesuatu yang ditanggung, yang tiada bergerak dengan geraknya sekalipun. Nah, dan jikalau ia sujud atas sesuatu yang ia tanggung, yang tiada bergerak dengan geraknya sekalipun, maknanya kita tak boleh sujud dalam keadaan kita tanggung sesuatu. Apa dia? Kepiah. Kepiah ni kita tanggung lah. Maknanya kalau pakai kepiah macam ni, sujud kena kepiah, tak sah semayang. Tak kiralah kepiah ataupun songkok. Saya nak bagi tahu yang pakai kepiah macam ni orang yang jarang datang surau. Betul tak? Saya tak murung tuan-tuan. Dia datang waktu ada ceramah perdana, ada makan, dia main pakai macam ni, kepiah. Orang tak pakai kepiah macam ni. Yang ni jarang main surau. Buka, bagi kena dahi. Jadi kalau sujud dalam keadaan ni, benda yang kita tanggung, sujud kena kepiah tak sah. Tapi kalau kepiah kita jatuh, kita sujud atas kepiah, sah. Sebab kepiah tu kita dah tak tanggung dia dah. Kepiah jatuh kan. Kita sujud atas kepiah, sah. Nah, macam sejadah, kita sujud atas sejadah. Sebab sejadah tu bukan kita tanggung. Macam kain telekong orang perempuan. Kalau sujud atas telekong tak sah. Sebab kain telekong tu ditanggung, dipakai. Ditanggung, dipakai lah. Melainkan kain telekong tu labuh sampai boleh buat sejadah. Yang tu tak apa. Nah, mana ada orang perempuan telekong labuh macam tu? Biasanya takat pinggang, takat lutut kan. Jadi jangan bila nak sujud, dia tolak telekong ke depan, dia sujud atas telekong, tak sah. Nah, sama juga kepiah. Kalau kepiah jatuh, kita sujud atas kepiah, sah. Jangan ditanggung. Tuan-tuan, kalau kepiah jatuh, apa nak buat? Ambil pakai lah. Kan? Tambah kepiah keras macam ni kan. Tuan-tuan cekak sebelah tangan ni, ambil pakai. Nah, ni kadang-kadang kepiah jatuh, apa dia buat? Dia cuba nak memasukkan kepala dalam kepiah tu. Nah. Kalau budak-budak buat perangai macam tu, tak apa, ni orang tua.
Jadi kalau kepiah jatuh, ambil pakai. Bila masukkan kepala tu, dia bukan sujud kena dahi, dia kena kepala. Sujud kena kepala tak sah. Dia kena sujud bagi kena dahi. Jadi kepiah jatuh, ambil pakai. Tangan kita pergi patah balik sekali pergerakan. Kaki kita kalau pergi patah balik 2 kali pergerakan. Dalam semayang boleh bergerak, yang tak boleh bergerak jangan 3 kali berturut-turut. Yang tu tak boleh. Kita nak melangkah 1, 2. 1, 2. Berjalanlah jauh mana pun boleh. Tepi 1, 2. 1, 2. Pergilah jauh mana pun boleh. Asalkan 2 tapak berhenti, 2 tapak berhenti. Ke depan kan ataupun ke belakang. 1, 2. Jangan macam ni 1, 2 terkangkang macam tu. Janganlah. Ataupun dia melangkah 1, 2 terkangkang macam tu. Tu tak eloklah. Kan? Makna 1 rapat, pergi rapat, pergi rapat. Jalanlah jauh mana pun. 2 tapak berhenti. Tangan kita pergi patah balik sekali pergerakan. Kepiah kita ambil pakai sekali pergerakan. Sebab pun kan Nabi sebut, bila kita tengah sembahyang, nampak orang nak lalu depan kita, kita halang. Pergi patah balik sekali pergerakan. Kalau dia faham, dia tak lalulah. Kan? Mungkin kadang-kadang dia tak perasan kata kita tengah sembahyang. Kita halang, dia nampak kita sembahyang kan. Kalau dia tak faham, kita ulur tangan, dia salam pula dengan kita kan. Kita nak halang, jangan bagi lalu depan kita. Kita tak boleh lalu depan ataupun kawasan sujud orang. Kita tak boleh lintah depan kawasan sujud dia. Dia sujud tentu, kita lalu kawasan sujud dia tak boleh. Kalau lalu depan tak apa dah. Boleh lalu depan orang semayang. Contoh dia semayang tengah-tengah tu kan. Kita lalu je lah depan ni. Cuma jangan cross lalu kawasan sujud dia. Ni kawan tu semayang depan tu, pusing ke belakang. Padahal lalu je lah kan. Yang tak boleh lalu kawasan sujud dia. Ataupun sekiranya kalau dia depa tangan, kena tangan dia, tu tak boleh. Tapi kalau dia depa tangan, kita lalu depan tangan dia tak kena, tu tak apa. Itu. Dan sekurang-kurangnya mengenakan suku daripada dahinya. Sujud mesti kena dahi. Bagi orang yang rambut panjang, setakat sehelai 2 helai yang menutupi dahi lelaki ya. Kalau orang perempuan mayang sujud nampak rambut tak sah mayang kan. Ni kita lelaki ni, dia rambut panjang, setakat sehelai 2 helai tutup dahi, yang tu tidak mengapa, dimaafkan. Tapi kalau banyak helai tutup dahi, wajib setiap kali dia nak sujud dia kena selak. Bagi kena dahi. Dan tak semestinya tengah dahi, tepi pun boleh. Kita sujud kat tepi boleh. Mana nak tahu dahi kita kena sengat tebuan kan, bengkak depan kan. Nak sujud sakit kan, sujud kat tepi. Sujud kan. Kawan sebelah tengok. Aku bukan nak tengok, aku nak sujud. Boleh. Sujud tepi dahi. Asalkan dahi. Selain daripada dahi boleh berlapik. Yang tak boleh berlapik, dahi sahaja. Tangan kita berlapik boleh pakai sarung tangan. Kaki kita pakai sarung kaki boleh. Tangan, dahi sahaja tak boleh berlapik. Tak boleh tertutup lah kita kata. Dan suku daripada 2 lututnya dan 2 tapak tangannya. Dalam kitab ni dikata 2 tapak tangannya. Maknanya kalau kita sujud dalam keadaan menggenggam tapak tangan, tak sah sujud. Sujud digenggam. Tak sah. Dia kena buka. Bagi kena tapak tangan. Kalau dia sujud macam ni sah. Macam Spiderman nak merangkak. Hukum ni sah tapi makruh. Masih lagi kena tapak kan, tapak tangan kan. Jangan genggam kan. Genggam tak sah. Ni masa sujud lah. Atau anak jarinya yang batin. Dan 2 tapak tangannya atau anak jarinya yang batin. Yang batin ni maksudnya perut anak jari ya, bahagian dalam ni. Dan perut anak jarinya atau jari 2 kakinya kepada tempat sujud. Begitu juga
kita kata kaki kita, bila kita sujud, kaki hendaklah bukan sekadar pacak, tapi kena tekan. Kalau belah utara dia kata tuil. Kena tuil tu bagi kena perut anak jari kaki. Yang kata perut anak jari kaki ni macam mana? Contoh perut tapak tangan. Perut tapak tangan yang bila kita rapatkan tapak tangan kita, yang bertemu itu dinamakan perut tapak tangan. Adapun bahagian ni, yang ni bukan perut, yang ni tepi. Sama juga dengan tapak kaki kita, kalau kita pelagakan, kita rapatkan tapak kaki kita, yang bertemu itu dinamakan perut. Perut anak jari kaki ya. Jadi bila sujud, tak memadai sekadar kita letak pacak, bahkan kena tekan bagi kena perut anak jari kaki. Kesemua jari kaki kah? Tak. Memadai sebelah kaki, 2 jari. Cukup dah. Ataupun ibu jari itu kena perut. Tu tak apa dah. Bukan kelima-lima anak jari kaki itulah. Kalau boleh kelima lagi cantik, betul tak? Sekurang-kurangnya, ibu jari itu bagi kena perut, ataupun 2 jari anak tu bagi kena perut. Bagi sebelah kaki lah. Kalau sekadar letak, tak memadai. Tak memadai maksudnya tak sah lah. Di sisi mazhab Syafi'i. Ni maksudnya masa kita sujud bukan masa kita duduk antara dua sujud. Kalau kita duduk antara dua sujud, kaki kanan kita tak boleh nak lipat. Yang tu tak ada masalah. Ni yang saya sebut adalah masa kita sujud. Dan wajib menekankan dahinya kepada tempat sujudnya. Dia kata wajib tekan dahi. Bila sujud, jangan duk tahan. Apa hang lepas terus. Tekan, bagi berat dahi ni. Dan meninggikan punggungnya daripada kepalanya. Yang kata sujudnya punggung tinggi daripada kepala. Dan yang akmalnya, yang paling sempurna, bahawa takbir bagi tunduk sujud. Dia kata hak paling sempurna, bila kita nak sujud, kita takbir. Kita lafazkan takbir Allahu Akbar nak sujud tu. Takbir apa tu? Takbir intiqalat, takbir perpindahan rukun. Dalam sembahyang dia ada 2 kategori takbir. Yang pertama takbiratul ihram yang merupakan rukun sembahyang. Yang kedua adalah takbir intiqalat. Nak rukuk Allahu Akbar. Nak sujud Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud Allahu Akbar. Yang tu adalah takbir intiqalat. Bukan intinyok, intiqalat. Takbir perpindahan rukun. Daripada satu rukun nak pergi rukun yang berikutnya, kita takbir. Jadi kata dia, dan yang akmalnya bahawa takbir bagi tunduk sujud dengan tiada mengangkatkan 2 tangannya. Masa takbir nak sujud tu, Allahu Akbar nak turun sujud, jangan duk angkat tangan. Yang angkat tangan tu masa i'tidal, sami Allah liman hamidah. Baru betul. Ada orang, kita duk perhati dia sembahyang. Masa i'tidal dia tak angkat. Kan? Dia rukuk, masa i'tidal dia berdiri tegak. Satgi dia nak turun sujud, dia angkat tangan. Kita kata tak betul cara tu. Dia angkat tangan ni sunat pada 4 keadaan. Yang pertama, masa kita takbiratul ihram, sunat angkat tangan. Takbiratul ihram tu wajib. Perbuatan angkat tangan tu sunat. Yang kedua, sunat angkat tangan bila kita nak rukuk. Nak rukuk angkat tangan. Yang ketiga, sunat angkat tangan apabila kita i'tidal, sami Allah liman hamidah, angkat tangan. Yang keempat, sunat angkat tangan apabila kita bangun daripada tahiyat awal. Kita bangun tahiyat awal, nak ke rakaat ketiga, sunat angkat tangan. Lain daripada tu, tak sunat angkat tangan. Ni rakaat kedua pun angkat tangan. Mayang syak 4 rakaat. 4 rakaat tu dia angkat tangan tu. Dia tidaklah membatalkan sembahyang. Tapi bila orang tengok, dia ni tak reti ni.
Ya. Rakaat kedua hampir angkat, rakaat keempat pun angkat. Nah, orang suruh mengaji, tak mau mengaji. Ya. Termasuklah juga bangun daripada sujud tilawah. Nak sujud tilawah pun tak sunat angkat. Dalam keadaan kita qiyam ya. Pagi Jumaat pagi tadi kan. Innama yu'minu bi ayatina alladhina ila dzukiru biha qarru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kita lepas tangan, turun sujud. Kemudian dah selesai baca sajadah wajhiyah lilladzi apa semua tu, terus bangkit, qiyam balik. Nah, tak disunatkan angkat tangan. Kalau angkat tangan pun dia tak batal semayang. Tapi tak kena lah. Nah, tak kena. Jadi, angkat tangan tu pada 4 keadaan, 4 tempat sahaja. Dia kata dengan tiada mengangkatkan 2 tangannya. Kemudian dihantarkan 2 lututnya. Kemudian 2 tapak tangannya menghunjur segala jarinya ke kiblat. Kemudian menghantarkan dahinya dan hidungnya. Baik. Bila nak turun sujud, dalam kitab ni dia terang step. Step nak turun tu. Nak turun lutut dulu ke nak turun tapak tangan dulu? Jadi dia kata nak turun sujud, dia kata turun tapak. Turun lutut dulu kan? Nampak ah? Kemudian dihantarkan 2 lututnya, kemudian 2 tapak tangannya. Maknanya nak turun sujud, turun lutut dulu. Tapi tengok keadaan kita lah, kan? Kita dah berumur ni, kalau turun lutut dulu, turun, pak, bunyi. Keras lutut, kan? Jam terus. Kan? Jadi kalau lutut tak apa nak kuat, turun tapak tangan dulu. Nah, tapi bagi kita yang sihat, tak ada masalah sakit lutut apa semua, nak sujud tu turun lutut dulu. Turun lutut, turun tapak tangan, turun dahi, hidung. Nah, saya katakan ni tengok keadaan lah. Kalau lutut kita tak kuat, turun tapak tangan. Yang pastinya kita tak turun dahi dululah. Nah, turun dahi dulu, tutup kan? Patah hidung lah. Jadi turun lutut, 2 tapak tangan, dahi, hidung. Hidung ni sunat ya. Nah, hidung ni sunat. Kalau boleh kenakan hidung, lagi bagus. Kalau tak boleh, tak payahlah. Nah, sebab kita ni orang Melayu lah. Orang Melayu jati. Dia Melayu ni ada 2. Yang pertama, Melayu jati. Melayu jati ni hak jenis hidung kembang. Hak jambu ayak. Nah. Satu lagi, Melayu kacukan. Melayu kacukan yang ada tulang dekat hidung tu. Nah, hak boleh sangkut hanger tu. Itu Melayu kacukan. Nah, kita hak jenis Melayu jati ni jenuh tonyoh lah nak bagi kena hidung tu tak. Sunat saja. Nah, kadang-kadang budak-budak dok sembahyang kan. Kita kena habaq kat dia. Sujud kena bagi kena hidung. Sebab kalau tak habaq kat dia macam tu, dia sujud kena dahi. Dia sujud kena kepala. Perasan tak anak cucu kita sembahyang? 7-8 tahun tu. Tak larat nak habaq dah. Bila sujud je bagi kena kepala. Kita kata sujud bagi kena dahi. Dah lah kita kata sujud bagi kena hidung. Kalau kena hidung confirm kena dahi. Nah, padahal terbuka keduanya. Maksudnya dahi itu terbuka lah. Terbuka ni, terbuka keduanya, dahi dan hidung. Sebab tu, kalau dalam keadaan, kalau tak COVID, sembahyang dalam keadaan tutup muka ni makruh ni. Nah, tapi disebabkan zaman COVID, maka kena pakai lah. Nah, kena pakai. Orang yang tawaf Baitullah tu. Sama juga orang perempuan. Orang perempuan kalau sembahyang dia kena buka. Kalau dia berpurdah, bila sembahyang dia kena buka, menampakkan wajahnya. Tapi dalam keadaan COVID, kena pakai. Nah, sebab tu dia kata, padahal terbuka keduanya. Keduanya maksudnya dahi dan hidung tu dalam keadaan terbuka. Nah.
Dan menceraikan dua kakinya kadar sejengkal. Bila sujud tu dalam keadaan kaki tu renggang sejengkal. Jangan duk terkangkang satu hasta. Ni macam mana dia berdiri, macam tu dia sujud. Terkangkang macam tu. Maknanya sejengkal. Sejengkal tak jauh mana lah. Cuma kalau dalam hadis menceritakan Nabi sembahyang, Nabi merapatkan dua tapak kaki dia. Itu sunnah. Cuma dalam kitab ni, mungkin dalam hadis yang lain menceritakan ada sedikit renggang lah. Renggang tu kadar sejengkal. Dan merenggangkan dua lengannya daripada dua lambungnya. Lambung ni tulang rusuk. Dan mengangkatkan perutnya. Dan dua pahanya bagi pada lelaki. Orang lelaki bila sujud, buka. Bila kita sujud, tapak tangan kita bertentangan dengan bahu. Bukannya bertentangan dengan telinga. Yang bertentangan dengan telinga ni masa kita angkat takbir. Bila sujud, tapak tangan kita bertentangan dengan bahu. Dalam keadaan kita buka. Lah ni penjarakan, kita boleh buka. Nanti kalau esok dah rapat, soft dah rapat, tak payahlah buka. Kan? Nanti gagah juga nak buka, kawan sebelah duduk bawah ketiak dia. Dalam keadaan jarak tak apalah buka. Buka. Merenggangkan dua lengannya daripada dua lambungnya dan mengangkatkan perutnya. Maknanya sujud dalam keadaan perut kita diangkat, jangan rapat ke peha. Melainkan kalau perut kita PJK, perut jungih ke depan, yang tu tak dapat nak dielakkan lah kan. Pada lelaki dan menghimpunkan keduanya pada yang lain daripada lelaki. Orang perempuan bila sujud dalam keadaan dia merapatkan lengan dia dan merapatkan perut dia pada peha dia. Dan kelapannya duduk antara dua sujud. Baik, takat tu ada soalan? Nak masuk isyak? Ada soalan? Kita tertinggal rukuk. Maknanya kita tertinggal rukun lah. Dalam sembahyang, kalau sekiranya kita tertinggal rukun, kita kena patah balik ke rukun tu. Contoh kita dah sujud kan. Dah sujud baru teringat kata tak rukuk. Makin berdiri rukuk. Boleh. Tapi kalau kita dah selesai sujud yang kedua, bangun rakaat kedua baru teringat tadi tak rukuk. Jadi rakaat tu kira lara. Rakaat yang tak rukuk tu kira tak ada. Ada lagi soalan? InsyaAllah. Allah. Tuan Tijak jawab azan. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 اللهم الله أعلم. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الواسطة والفضيلة والشرف ودرجة على رفيعها بعث مقام محمود Muslimin dan muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ada lagi soalan? Mungkin kita tutup. Ya, Tuan Haji. Okey. Okey, baik. Imam dah bangun, makmum masih lagi dalam sujud. Sama juga hal keadaan bila imam dah duduk tahiyat akhir dah. Nak habis dah innaka hamidun majid, duduk sujud lagi kan. Hukum dia tak akan dapat pahala semayang jemaah dengan sempurna. Yang kata ikut imam, lepas imam buat satu-satu perbuatan, kita follow terus. Nah, dari segi batal, tak batal. Kalau kita bercakap dari segi batal, tak batal lah. Jangan ketinggalan daripada imam 2 rukun. Nah, maknanya jangan ketinggalan daripada imam ataupun mendahului imam dengan 2 rukun. Jadi imam dah berdiri dah, sambung baca tatajafa junubuhum apa semua tu, dia duduk sujud lagi kan. Jadi dia tak dapat pahala jemaah yang sempurna lah. Nah, nak dapat pahala jemaah sempurna, lepas imam selesai satu perbuatan, kita terus follow imam berkenaan. Nah, menjawab soalan lah. Dan saya nak sebut tadi, yang Tuan Haji tanya berkenaan kalau kita tertinggal rokok ataupun tertinggal rukun, kita kena kembali kepada rukun tu. Melainkan kalau kita tertinggal benda sunat. Benda sunat, jangan kita kembali kepada benda sunat tu. Contoh, kita tertinggal tahiyat awal. Kita dah berdiri dah. Jangan pula tinggal kita dah berdiri tegak, kemudian nak turun duduk tahiyat awal. Yang tu tak boleh. Batal sembahyang. Berdiri tu rukun. Tahiyat awal tu sunat. Tinggal rukun buat benda sunat, batal. Ataupun dia tertinggal doa kunut. Dia dah sujud. Dia dah sujud dah ni. Sempurna sujud. Elok dah sujud, baru teringat tak baca doa kunut. Dia berdiri pula baca doa kunut. Tinggal rukun hak sujud tu pergi buat benda sunat doa kunut, batal sembahyang. Nah, dan yang akhirnya saya nak sebut, tak ada soalan kesimpulan ni ada okay. Kalau imam yang buat benda tu yang tadi tu yang maghrib tidak diri tegak, tadi orang tegur dia, subhanallah, dia pun duduk kali. Apa jadi dan apa tindakan
Sebelum saya menjawab, sebab tu hak nak jadi imam, hak nak duduk belakang imam, biar hak reti. Belajar, bukan. Ya. Minta maaf lah kadang-kadang. Tak semua orang main suka dengar kuliah. Kadang, jelah kan. Dia main semayang kan. Lagi isyak dia main. Esok ada kuliah dia balik. Lepas maghrib balik isyak dia main pula. Sebab tu bila imam dalam keadaan buat macam tu, dari segi semayang imam, kita bercakap dua aspek, semayang makmum dan semayang imam. Dari segi semayang imam, kalau dia buat macam tu disebabkan dia jahil, dia tak tahu, ataupun dia terlupa. Bagi semayang imam tu sah. Tapi bagi semayang makmum yang kita tahu keadaan imam buat macam tu boleh batal semayang, kita kena mufaraqah dengan imam. Tak boleh lagi ikut dia lah. Nah, itu pandangan yang asah, yang tepat. Ada juga pandangan kata boleh juga ikut imam, imam tu lupa. Benda lupa ni Allah tak ambil kira. Benda tersalah Allah tak ambil kira. Bolehlah juga. Tapi pendapat yang asahnya, kalau imam buat macam tu, perkara yang membatalkan semayang. Tinggalkan rukun, dah berdiri tegak kan. Dia tinggal rukun, pergi buat benda sunat, batal lah semayang. Jadi kita makmum hak tahu, hak kita tahulah. Hak makmum hak tak tahu tu cerita lain. Kita hak tahu ni, kita kena mufaraqah dengan imam. Nah, Allah a'lam. Okay, ada lagi soalan? Ya. Nak suruh imam keluar dalam keadaan dia tersalah. Kalau imam tersalah, imam terlupa, semayang imam tu masih lagi sah untuk bagi diri imam tu lah. Kita hak makmum ni. Melainkan nak suruh imam tu keluar kalau sekiranya ada najis melekat pada pakaian imam. Yang tu sungguhlah, kok mana pun semayang dia kalau teruskan juga tak sah sebab dia pakaian najis. Jadi kalau kita nak kaitkan, nak suruh imam keluar, hak belakang tu pergi ke depan terus. Melangkah ke depan, pergi tempat imam. Imam dia kena faham lah bila jemaah ataupun bila ke belakang melangkah ke depan, makna semayang dia batal lah. Jangan pula dia tanya, aku batal apa? Yang main ke depan, hampir duduk belakang balik. Makna kalau bila ke depan memang menyebab adalah perkara yang semayang imam tu batal. Imam dia kena keluar lah daripada semayang. Makna imam bila melangkah ke depan, merampas kuasa imam. Itu keadaan yang boleh bila ke depan lah untuk sebagai menggantikan imam kalau imam tu pakaiannya ada najis. Yang kalau imam teruskan juga memang semayang dia tak sah. Tapi kalau hak terlupa tadi kan, yang tu bagi imam tu semayang dia sah lagi kan. Wallahualam ya. Ya. Okey. Dia bila ni dia melangkah ke depan sikit tak apa dah. Jangan bagi sama dengan jemaah yang lain. Dia ke depan sikit. Mana dia pergi ke depan, dia pergi ke depan imam. Makna dia pergi duduk sebelah imam lah. Bila pergi duduk sebelah imam, imam dia kena faham bahawa sembahyang dia batal, dia kena keluar daripada sembahyang. Maka dalam keadaan bila duduk sebelah imam tu, imam dah keluar, duduklah tempat imam lah. Masa berdiri sahaja. Kalau masa rokok, masa sujud, jangan pula pergi merangkak ke depan. Ataupun tengah duduk, tak boleh. Sebab tu hak nak duduk belakang imam, tumit kaki dia jangan ke belakang daripada jemaah yang lain. Nak membolehkan yang duduk belakang imam tu menggantikan imam, tumit kaki itu penting. Jangan ke belakang. Sama tak apa. Ataupun hak duduk belakang imam, tumit kaki dia ke depan sikit. Tu tak apa. Kalau tumit kaki dia ke belakang, macam mana dia nak ganti jadi imam? Sebab dia pun ke belakang daripada jemaah yang lain. Itu dia tak mencukupkan syarat.
Nah, tapi kalau dalam keadaan berdiri tak apa, kita melangkah ke depan. Wallahu a'lam. Okey. Weh, banyak pula malam ni. Ya, ya. Nampak betis, nampak paha kan. Dia aurat kita pada keliling dan pada pandangan atas. Kena tutup. Keliling lah. Keliling tak apa, tak ada masalah. Pandangan atas ni maksudnya bagi orang yang tulang belakang dia lengkung. Maknanya kalau tengok daripada pandangan atas, nampak, minta maaf sebutlah, nampak luruh dia punya punggung dia. Kalau orang yang jenis macam tu, dia pakai baju, dia kena kancing sampai habis. Nah, dia kena kancing sampai habis lah. Tapi bukanlah semua yang kancing sampai habis ni masalah tulang belakang tu. Tak. Nak abang kata, orang yang jenis macam tu, dia kena kancing. Sebab kalau terbuka, kalau tengok daripada pandangan atas, nampak dia punya luruh belakang tu kan. Yang tu, tak sah semayang. Tapi kalau pandangan bawah, yang tu dimaafkan, tidak mengapa. Pandangan bawah bukan aurat. Nah, macam dulu kan rumah, dia ada rumah atas kan. Rumah yang jenis papan tu, orang duduk bawah rumah, duduk tengok ke bawah kan. Nenek papan hak jarang tu. Kan? Jadi, pandangan bawah tu tidak dikira sebagai aurat. Sama juga orang perempuan pakai tudung. Kan dia nampak bawah ni kan. Pandangan bawah tidak dikira sebagai aurat. Nah. Makna daripada bawah lah. Maksud saya tu. Dia sujud kan. Makna dia sujud nampak daripada, makna kita duduk belakang lah kan. Memanglah. Sama juga maknanya kita nampak, kita duduk belakang ni, kita nampak kok bawah kan. Kan. Sama ada kita duduk belakang nampak ke bawah ataupun memang kita duduk bawah. Bagi rumah yang jarang papan tu kan. Jadi kalau menampakkan lutut paha daripada pandangan bawah ataupun daripada pandangan kita duduk belakang nampak pandangan bawah, yang tu tidak dikira aurat lah. Nah. Okey. Nak tanya apa lagi dah? Baik. Kalau kita ataupun kalau imam tu memang dah batal sembahyang, dia bercakap tak ada masalah sebab dia dah batal. Yang masalah tu hak tengah sembahyang pergi bercakap. Hak tu masalah. Jadi kalau imam dah batal, dia nak minta mak ganti kan. Mak dia kena pastikanlah mak tu ada di belakang dekat dengan dia. Janganlah mak duduk soh kedua, duduk belakang nak pergi jalan kat depan, tak boleh lah kan. Biasanya yang duduk belakang tu imam lah yang akan menggantikan imam. Jadi kalau nak semayang semula, saja-saja kita tengah semayang, kita nak batalkan semayang kita, semayang semula, itu tak boleh. Melainkan memang semayang kita batal. Nah, jadi yang masing-masing tu teruskan semayang secara sendirian. Tanpa perlu nak tengah semayang ni imam batal, imam kata kita semayang seorang, okey, astagfirullahalazim, salli lain. Itu tak boleh lah.
Maknanya teruskan semayang dalam keadaan sendiri-sendirilah. Nah, itu maksud dia. Sebab yang masa yang dia tu macam saya tengoklah kalau tak ragu. Bila masuk di depan dia macam kepala dia pandang di kanan semua. Kita ni budak-budak kan. Tak belajar. Dia bukan kata ni, kadang-kadang kita dah belajar pun bila situasi berlaku kita jadi blur kan. Contoh perasan yang baru ni viral yang imam masjid negara kena tampak tu. Dah semayang dah. Jadi bila imam batal, sepatutnya hak belakang dia ke depan jadi imam, betul tak? Tapi yang pakat habis semua berhenti semayang Jumaat tu siapa suruh? Tu masjid negara tu tuan-tuan. Kan? Saya bukan kata tak ada ilmu, tapi bila situasi tu berlaku dia jadi blur tak blur. Nah, kita belajar ni teori sebab praktikal tu tak berlaku. Tapi bila berlaku, kita jadi kan shutdown terus padam. Nah. Wallahu alam. Nah. Ya. Sujud tilawah kan sujud tilawah. Ya. Iqra. Boleh nak sujud tak? Boleh ke sujud kan? Jawapan dia tak boleh. Maknanya kita ganti surah lain yang ada ayat sajadah semata-mata nak sujud tilawah, hukum ni tak boleh. Melainkan kalau dia ni seorang hafiz. Dia hafiz memang dia susun lah bacaan dia. Dia susun sampailah kena iqra, boleh sujud tilawah. Nah, tapi kalau kita bukan hafiz ni memang kita dah plan dah. Daripada surah sajadah nak tukar kepada iqra. Nah, tu tak boleh sujud. Wallahu a'lam. Ya. Solat fardu. Boleh. Tak apa. Nah. Tapi kalau imam sujud, kita makmum kena follow sujud jugalah. Nah. Kalau kita tak nampak imam tu sujud macam mana? Kalau tak nampak tapi dengar tak? Dia dengar. Dengar. Imam Allahu Akbar sujud, kita pergi rukuk. Sebab benda ni kita lah faham. Benda ni berlaku kat Mekah. Tak Mekah. Imam baca surah Iqra. Kemudian saya malam pagi itu Kita duduk belakang tak nampak kan? dalam bangunan lah. Dalam masjid bukan dalam bukan dataran. Jadi dia bila sebelum semayang tu tak ada imam mengatakan kita akan ada sujud tilawah. Bila Allah Akbar tu pendek dia. Semua orang sujud dalam masjid yang sama raya. Okey. Dia dibangun balik, dibaca surah pendek lagi satu, baru dirukuk. Jadi imam dah rukuk 2 kali. Jadi semayang gerhana pula. Tapi Selamat. ada yang semayang juga, ada yang Kalau dah terrukuk macam tu, maknanya masa rukuk tu kita sedar tak kata imam sujud. Kalau kita sedar imam sujud, kita terus turun sujud. Kalau tak sedar, imam dah berdiri, kita pun i'tidal, kita mufaraqah, kita semayang seorang. Itu lebih baiklah. Daripada nak berdiri pula, ikut imam lagi, imam rukuk, kita rukuk, jadi 2 kali rukuk, dah jadi semayang sunat gerhana lah tu. Kan? Jadi masa kita rukuk, kalau kita tak sedar kata imam sujud, kita sedar masa imam dah bangun berdiri. Sambung bacaan. Kita pun i'tidal, kita mufaraqah terus. Kita semayang seorang-seorang kita. Nah. Tapi kalau masa kita rokok, kita sedar kata imam sujud, kita terus sujud. Itu pandangan saya lah. Nah. Allah A'lam. Sebab tu saya kata saya nak berhenti awal, nak tukar ada soalan banyak sungguh kan. Tadi bukan apa Ustaz, dari masa azan tu baru fikir datang ilham nak bertanya soalan. Dia tak ada.
Kalau tak ada, takat tu dulu. Minta maaf jika terkasar bahasa. Terima kasih di atas perhatian, pertanyaan. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul nas. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr inna insana fi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus shalihat. وتواصوا بالحق وتواصوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهمه وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله.